Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami tahu sungguh Engkaulah Allah penebus yang hidup. 主啊，我知道你是又活又真的 Dan oleh 救赎 karena 主。 karya penebusan-Mu itulah kami dapat ada di sini untuk menyembah 我 Engkau. 们今天的存在是因着神你的拯救和救赎。 Dan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau hidup, kami pun menjalankan hidup kami berpusat 我 kepadamu. 们深信着我们活着也是以为主作为我们的生命的中心点。 Dan kami bersyukur firman-Mu adalah penuntun hidup kami, 我们感谢神你的话语成为我们生命的引导。 memberikan kami iman, keyakinan bahwa Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, 你赐给我们信心信仰，那么主耶稣是我们的救赎主， dan kami dapat hidup segambar dan serupa dengan Engkau. 让我们能够活着有主的样式。 Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya 我们 Tuhan. 预备心来聆听神的话语，求你的主向我们说话。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶 Amin. 稣宝贵的名，我们祷告，阿门。 Beberapa bulan yang lalu saya melihat sebuah berita, 几个月前，我从一则新闻而得知， ada seorang wanita yang selagi mendengarkan musik. 有一位女人在听音乐的时候， Dengan begitu asiknya dia mendengarkan musik, dia tidak sadar tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. 她听得非常的专心，所以她不知道周遭到底发生了哪些事。 Kemudian dia hendak menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. 她就是在过马路的时候没有在左顾和右盼， Kemudian ada seorang pria yang ada di samping sedang menunggu mau nyebrang juga. 然而在她身边有站着一个男士，也是准备要过马路的时候， Dia melihat wanita ini nyebrang 他看到这个女人就要在要过马路的时候， dan ada mobil yang mau nabrak. 那么有车子就好几乎快要撞到她了。 Kemudian pria ini cepat-cepat mengambil dan menarik dia. 这个男士就伸出手抓住她，拉住她， Dan akhirnya terluputkan dari tabrakan. 啊，就是因着这样，那么这个女士就免了这个车祸。 Yang menarik dari berita itu adalah apa yang terjadi setelah itu. 那么这个引人入胜的新闻就是过后， Wanita itu ternyata menuntut pria itu di pengadilan. 那么这个女人就是要把这个男士向法庭控告。 Dia sebut dia dipaksa atau ada assault, ada serangan, ada paksaan. 他说这种是一种有强迫式或者有种像他的一种侵略性的。 Dan dia menuntut ganti rugi justru kepada pria yang menyelamatkan dia dari tabrakan. 他向这位已经救了他命的男士们提出控诉。 Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam posisi pria itu kira-kira gimana? 若是在座弟兄姊妹，当时你是处在这种情况，你是作为那个男士，你会怎么办呢？ Apa yang akan dilakukan? 那么你该怎么办？ Maukah kita selamatkan wanita itu dari ditabrak mobil? 我们要把这个女人，就是从她不被车撞倒，就是救她， Atau kita pikir, wah nanti saya dituntut mendingan kita biarin aja deh. 或者是说，往后她会法庭控告我，我就让她自己过吧。 Kira-kira apa yang akan dilakukan? 你们该行哪道？ Ya saya bersyukur pagi ini kita bisa berpikirkan tentang judulnya The Great Omission dan The Great Commission. 今天我们感谢神，我们能够一同在思想、默想这个神的大使命，并大狐狸或者大使子。 Mungkin kita sudah kenal tentang The Great Commission, 当然，我们都非常的熟知关于大使命了， yaitu amanat agung. 就是大使命。 Tapi ada hal yang harus kita sadari, yaitu pengabaian yang besar. 可是，在这个大使命背后，我们该理所意识到，就是有一个大的忽略。 Kembali pertanyaannya tentang pilihan kita mau yang mana? Kayak tadi kita melihat ada wanita yang mau ditabrak, kita mau selamatkan, atau diam aja karena kita takut dituntut oleh pengadilan. 也是归回像刚刚说的是那个要过马路的女人，我去救她啊，伸出一手拉住她，还是我们让她就过去？就是我们要救还是要不要救她？ Sama seperti amanat agung dan pengabaian agung, itu pilihan ada pada kita. 如同大使命和大狐狸，这些都是我们该选择的选择。 Dan dalam kehidupan kita mengikut Kristus, dalam kita belajar Alkitab dan berteologia, 在我们信靠主的正途中，我们学习圣经、学习神的教学观等等。 ada satu tema yang membungkus semua pemahaman kita tentang Alkitab. 那么有一个题目，就把我们关于对圣经的理解，把它一个包起来、包装起来。 Tema itu misi. 那么这个包装就是叫差遣、宣教。 Tapi seringkali kita punya pemahaman yang beda-beda tentang misi. 然而，我们对这个宣教有不同的理解。
Apakah memberi makan kepada orang miskin misi? 还是给一些穷饿人、饿肚子的人给他吃的东西， Apakah mengajar anak-anak juga misi? 或者说教育这些孩子们也叫宣教， Apakah kita membangun rumah bagi orang yang tidak punya rumah misi? 也对这些无家可归的人，我们盖房子也是不是被称为宣教？ Apakah pemberitaan Injil yang kita lakukan misi juga? 那么我们所传的福音、广传福音，是不是也属于宣教的一部分？ Apakah kita diutus untuk pergi ke negeri jauh itu juga misi? 或者说我们被差到国外去，到远处去，这也叫宣教。 Untuk memahami itu saya ingin memberikan satu definisi atau arti dari misi. 对宣教某个近一层的理解，我给一个定义是， Ini adalah definisi yang kami pakai untuk menuntun gereja kami juga melakukan ini. 就是这个定义是我们教会所使用的，为了引导我们教会的方向。 Dan kami mendefinisikan sebagai misi Allah. 我们就成为一个是神的使命。 Bahwa misi Allah adalah tindakan Allah untuk memulihkan ciptaan yang rusak melalui pengabaran Injil Yesus Kristus terhadap setiap suku bangsa oleh gerejanya. 通过教会向各族跟民族传讲福音，就是叫神的旨意、神的意思去修复这些已经败坏的民族。 Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ia meninggalkan sebuah pesan. 耶稣基督在上位上天国的时候，他留下了一个吩咐。 Pesan itu adalah amanat agung, perintah yang tidak dapat dibantah. 这个吩咐就是大使命，这个使命、这个命令、这个吩咐是不可抗拒的、不可拒绝的。 Mungkin ada yang bertanya seperti dulu saya bertanya-tanya waktu saya masih muda, 也许像我还年轻的时候，我不是往往在问。 apakah amanat agung ini berlaku untuk kita semua bagi anggota gereja biasa? 大使命是否都是适合针对所有教会的信徒们呢？ Atau hanya berlaku kepada para utusan Injil dan pendeta-pendeta bidang misi, apakah begitu? 还是属于一些传道或者一些牧师参与宣教差选的圣工人员？ Saya pernah berkumpul dengan sekumpulan para mahasiswa teologia, 我跟一群神学院的大学生聚在一块的时候， semangat untuk belajar. 当时我们打起精神的学习。 Mereka baru belajar bagaimana menafsirkan Alkitab atau ilmu tafsir. 当时他们是学到说，决断是如何去理解圣经。 Kemudian mereka datang, karena saya dosennya, mereka datang dan diskusi setelah kelas. 然后他们放学后，他们与他讲师一起讨论。 Kemudian berkata, Pak, sesuai dengan konteks Matius 28 amanat agung itu diberikan kepada murid-muridnya yang tersisa di bukit. 那么28章在马太福音是当时主耶稣就给在山上的一些门徒们的吩咐。 Sebelum Yesus naik ke surga memberikan perintah hanya kepada murid-muridnya. 当时在耶稣还被提上天国之后，这些吩咐只是留给针对那些门徒。 Berarti amanat agung berlaku hanya kepada muridnya, perintah saat itu bukan begitu. Para ahli Taurat ini ya. 然后我在想，我如何去向这些文师律法的人士怎么解答呢？ Ya, karena belajar teologi ya, jadi mereka pikir ahli Taurat gitu kan ya. 那么是学业的学生。 Terus saya bertanya kembali, bagaimana dengan Yohanes 3:16? 我又再问到他们在约翰福音3章16节， Ayat favorit mungkin dari semua orang Kristen 所 seluruh 有 dunia. 信徒们都非常耳熟能详的 Kalau 一 menurut 句金句。 Kalau menurut logika yang tadi disampaikan, Yohanes 3:16 hanya berlaku untuk Nikodemus. 那么当时如果说要按我们的理性说，这个句话就是针对尼哥底母所讲的。 Oh, kalau begitu apa yang terjadi untuk seluruh dunia? 如果是这样的话，对整个世界又有什么影响呢？ Berarti kalau begitu di surga hanya ada Nikodemus mungkin 那 ya. 么如果是这样的话，在天堂只有他尼哥底母一个人，是吧？ Puji Tuhan para ahli teologi, ahli Taurat ini menyadari bahwa amanat agung itu berlaku untuk kita semua. 感谢神，这些圣经或者神学观的学家们都知道，这些大使命是适合所有信徒们的。 Tapi tidak banyak orang Kristen beranggapan bahwa amanat agung hanya berlaku untuk para utusan Injil. 那么有不少的信徒们是说，这是大使命，这是对这些神学家来说。 Amanat agung berlaku untuk kita semua dan perlu kita mengambil peran dalam pelayanan amanat agung. 那么大使命是适合我们所有的信徒们，因为我们也在这方面扮理所应该扮演的角色。
Mari kita buka Yehezkiel pasal yang ketiga. 我们一同翻开耶书第3章， Kita akan belajar dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. 以西结书第3章有17到21节。 Saya akan bacakan kelima ayat ini ya. Untuk menghormati firman Tuhan, boleh saya mohon kita bangkit berdiri 定请 untuk 弟兄 pembacaan 姊妹 firman 们站 Tuhan. 起来。 Saya akan bacakan ya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. 人子啊，我立你做以色列家守望人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。 Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. 我何时指着恶人说他必要死？你若不警戒他，也不劝诫他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中。你却救自己脱离了罪。 Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. 在指一人何时离义而犯罪，我将绊脚石放在他前面，他就必死。因你没有警戒他，他必死在罪中。他素来所行的义不被纪念，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒一人，使他不犯罪，他就不犯罪。他因受警戒就必存活，你也救自己脱离了罪。 Amin. Silakan duduk. 请坐下来。 Kalau kita lihat dalam nats ini ada 3 bagian yang bisa kita lihat. 那么从我读一处经文，至少有3个部分我们可以学习到的是。 Yang pertama adalah penetapan bahwa Yehezkiel adalah penjaga. 那么以斯帖就是一个守望以色列的守望人 Dalam bahasa Inggrisnya watchman, penjaga yang melihat dan mengawasi. 啊，在英文说 watchman 就是看守的人， Ia punya tugas untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel. 他的任务就是向以色列人警戒他们。 Yehezkiel orang biasa, dia penuh kekurangan dan kelemahan. 以色列是一个普通的人，他也有许多的缺陷和缺点， Dia diliputi trauma dan kesedihan. 他有一些恐惧和悲伤， Secara fisik dan emosi dia lemah. 在肉体和情绪情感方面，他是非常的疲弱， Ada kepahitan hati dan keengganan untuk bertindak. 内心也有些忧苦，他很难去行动， Ia ditekan oleh kebatasan-batasan fisik. 因为他的身体的缺陷压制他。 Tapi ia diberikan oleh Tuhan satu tugas yang penting, yaitu menjaga bangsa 这 Israel. 神赐给他一个非常重大的任务，去看守，就是守望以色列人。 Kemudian yang kedua kita melihat ada satu kelompok, ya, pesan dari apa yang harus dilakukan sebagai penjaga, job description untuk menjaga apa, Tuhan berikan. Ada 2 golongan. 我们看到有2组人，就是神赐给他们的工作任务，就是看守的。 Yang pertama adalah golongan yang pertama, ayat 18 dan 19. 第18、第19节是属于第一组的， Yaitu orang jahat. 这些是恶人， Ya, orang jahat akan dihukum mati. 这些恶人必被处死。
Berbicara tentang akibat dosa, kita semua tahu adalah maut. 我们知道罪的工价就是死， Jadi orang jahat pasti dihukum mati. 那么罪人必被处死。 Tapi tugas penjaga adalah untuk memberikan peringatan. 可是守望人的任务是向他们警戒他们， Karena kalau tidak diberi peringatan, dia pasti mati dalam kesesatannya. 他若没有警戒他们，这些恶人必将死去。 Tapi kalau diberi peringatan, Maksudnya mungkin dia bertobat. 若是已经警戒了他们，也许他们会悔改。 Kalau dia tidak bertobat, ya berarti dia tetap akan mati dalam kesesatannya seperti kalau dia tidak diberi peringatan. 然而说，若他们被警戒后还是不悔改，就是他们即将死去，就如同他们没有被警戒一般。 Tapi siapa tahu dia bertobat? 可是谁知有朝一日恶人会悔改呢？ Kalau dia bertobat, dia diselamatkan. 他们悔改了，他们就得救了。 Tugas Yeskiel memberitahu, 以西结的任务就是告知他们， memberi peringatan. 警戒他们， Sama seperti kita pun dipanggil untuk menjadi penjaga. 如同像我们一样被神的呼召成为守望人， Memberi peringatan. 向周遭的人警戒。 Kita tidak bisa membuat orang bertobat. 我们不能够使人让人悔改， Itu karya Roh Kudus. 因为这是圣灵的工作为。 Tapi kita bisa memberi peringatan. 可是我们却能警戒他们。 Itu golongan yang pertama, tugas untuk memperingati golongan yang pertama. 警戒就是属于第一组的。 Golongan kedua adalah untuk memberi peringatan kepada orang baik yang sudah agak tersesat. 那么第二组就是像一些艺人，可能要偏离正道的艺人，也基于警戒。 Mungkin orang benar ini sudah jalan menurut kehendak Tuhan, 也许这些艺人在走的时候，是行走是按符合神的旨意， tapi karena kesulitan berbagai macam kehidupan, kesulitan yang dihadapi, dia berbelok. 因着生活的艰难，他开始偏离真理， Mencari jalan-jalan di luar firman Tuhan. 寻找在福音、真神、真理以外的道路， Berupaya menyelesaikan masalah dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. 凭自己的能力去解决他的问题， Bahkan mencoba hal-hal yang mungkin sesat. 尝试一些可能会让他迷失真理的。 Kalau dibiarkan dalam ketersesatannya, dia pasti akan sesat. 他若让这些人走在迷失的方向中，他必迷失了方向。 Tapi tugas dari Yeskiel memberi peringatan, balik ke jalan yang benar. 可是以西结的义务就是在警戒他们，让他们来吧，再归回真道。 Siapa tahu ketika diberi peringatan, dia sadar dan dia kembali ke jalan yang benar. 也被警戒后，他悔改了，他全然意识到他归回真道， Maka dia akan kembali dalam kebenarannya. 他即将归回神的真理里。 Tapi kalau tidak diberi peringatan, dia akan terus tersesat. 他若没有给他们警戒的话，他必将走入迷失的方向道路。 Dan tanggung jawab itu diberikan kepada penjaga. 那么这些的责任就是神托付给这一群守望人。 Watchman, penjaga yang mengawasi. Watchman 是在看守人的守望的人，他在那边看守他们，在那边监督他们， Mengawasi kedua golongan ini. 监督这两组人。 Ini adalah tugas penting bagi sebuah bangsa. 这个是一个民族这个任务是关乎重要的任务。 Dan tugas ini juga ada pada kita. 然而这些任务也在我们身上。 Kita bisa bersyukur dapat menaikkan pujian yang sangat indah. 我们感谢神能够献上美好的诗歌， Haleluya bagi anak domba. 哈利路亚，神的羔羊。 Karena nanti nyanyian pujian di surga hanya itu saja. 因为我们在这天国的这些诗歌都是如此般的， Tidak usah ngurusin usaha kita atau nggak usah sekolah lagi, nggak usah memikirkan tentang politik. 在那我们不需要去管理我们的业务，我们的学业可以不需要再关心政治方面的问题。 Hanya menaikkan pujian bagi Tuhan Allah dalam kemaha kuasa dan 在他 besarnya. 满有全能圣洁的神外面前，我这是用圣歌高歌颂赞他。 Sebagai umat percaya kita yakin itu karena kita sudah punya iman dalam Yesus Kristus. 作为信徒们，在我们的信仰里头，在基督信仰里头，我们深信这一点， Iman yang menyelamatkan. 就是拯救的信仰， Tapi- 拯救的信心。 Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya keyakinan itu? 然后对这些没有这些信心和信仰的人怎么办呢？ Dalam pengakuan iman kita, kalau mereka tidak mengakui iman yang kita akui, mereka tidak 我 diselamatkan. 们向我宣告信仰，然后他们却没有像我们如此般的宣告信仰，他们没有得着救赎。 Entah orang yang tadi jahat ataupun orang benar yang tersesat. 不论是恶人还是义人偏离了真道，
Tugas kita bagi kita yang sudah punya iman kepada Yesus memberitahu orang lain untuk bisa beriman dan mengikuti jalan Yesus. 我们的任务就是，我们的作为耶稣的跟随者，就是要把这些警戒他们，让他们也能够跟随主归回正道。 Ada 4 pelajaran cepat yang bisa kita lihat 那么有4个可以学习方面的，我们已经快速的来学习。 dari Yeskiel 3 ini. 从以西结书，我们刚刚读的3处经文。 Yang pertama adalah penetapan ilahi bagi bangsa khusus dipilih oleh Tuhan bagi Yeskiel untuk dia peringati. 首先是神那个审慎的针对神已经精选的审慎的选民， Sama seperti kita, 如同我们， kita dapat bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan kita di mana kita berada sekarang? 我们可以向神问到，为什么神搁置在我们所处在的地方？ Kenapa kita dilahirkan di keluarga dan ditempatkan di keluarga tempat kita sekarang, baik keluarga langsung maupun keluarga besar? 为什么我们被生长在一个小的或还是一个大的家庭中？ Kenapa kita tinggal di rumah kita sekarang, di tempat kita sekarang? 为什么我们现在安居在现在我的住所，就是我所住的家？ Kenapa kita punya usaha di tempat usaha kita sekarang? 为什么现在我们现在拥有的事业？ Atau sekolah, atau keseharian kita, kenapa kita kerja di kantor kita sekarang? 学校、学习、日常生活中或者上班、职场， Pasti ada maksud Tuhan. 这一定有神的意思。 Perenungan kita dan yang harus kita tanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan menempatkan kita sebagai penjaga, sebagai watchman di tempat kita sekarang? 我们该思考的、默想的是，是否神安置在我们是作为一个守望人、看望者。 Yang kedua, bahwa misi proklamasi itu bukan pilihan. 那么第二点是什么？一种宣告的这个使命，并不是选择。 Sudah jelas dalam Alkitab dikatakan bahwa Yeskiel harus mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. 在以西结书说非常明确的告诉呢，清晰告诉以西结必须传讲神要他说的， Jangan diedit. 我们不需要去编辑。 Apa yang Tuhan sampaikan, sampaikanlah. 神向你说的，你就直说。 Tiap minggu kita menerima pengajaran. 每个主日崇拜时候，我们从神话语得到教训。 Tiap hari kita mendalami pengajaran dari Alkitab yang kita baca. 每天我们通过阅读圣经，我们在更深一层的理解神的意思， Sampaikan itu. 把这些都向他人传出去。 Jadi jawaban dari yang pertama, ya kita adalah penjaga. 第一个答案，我们都是属于一群的守望人。 Dan yang kedua dan ketiga itu bereratan bahwa kita ada urgensi untuk melakukan tugas ini. 那么第二、第三点，在这方面，这个任务方面，我们有一种紧急该实行的， Bahwa kita harus memperingati semua macam orang. 我们该警戒所有别种类的人。 Tadi kalau kita lihat apa itu artinya Great Omission atau pengabaian besar, 当时我们看到这个所叫 The Great Omission 是一个大的忽略， yaitu ketika kita berdiam diri dan tidak bertindak untuk menjalankan amanat agung Kristus. 当我替了神的大使命，可是我在这安静、默默无语，并毫无行动， Kita mengabaikan 就我们已经忽略了。 bahwa kita tahu orang jahat akan mati dalam kejahatan dan dosanya kalau tidak diperingati. 我知道这些恶人都是没有警戒，他必在死在他的恶里。 Orang benar yang mulai sudah berbalik dalam kejahatan kalau tidak diperingati akan mendapat maut. 然后这些艺人，他们已经偏离正道，若是没有警戒他们，他也必然会死在他们的 Kita 恶 perlu 罪罪里。 kita perlu bertindak untuk memperingati. 我们必须有行动去警戒他们。 Untuk itu ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengingat ada singkatan namanya SEN. 为此有4项事我们可以办得到的，叫 SEN。 Untuk melihat bahwa ini adalah peran kita semua. 我们看到这些都是我们所扮演的角色。 Yang pertama dari S itu berkata tentang sovereign mandate. Bahwa amanat agung itu diberikan perintah yang otoritasnya tertinggi. 那么 S 就是至高无上，就是神所赐下的大使命。 Dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24, segala kuasa di surga dan di bumi 天上和地下的权柄 diberikan kepada Yesus untuk memberikan sebuah perintah. 都是赐给耶稣，也是赐给我们的这个大使命。 Otoritas mutlak itu diberikan untuk melakukan 2 hal, 那么是一个绝对的权柄权利，是要实行2件事， yaitu perintah dan janji penyertaan. 就是神的大使命，还有神的与我们的同在。 Perintah itu untuk menjadikan segala bangsa murid.
那么使万民作为神的门徒。 Tapi sama dengan itu, 同时， Tuhan memberikan otoritas, menggunakan otoritasnya untuk menyertai kita sampai kepada akhir 神 zaman. 同样有权柄与我同在，直到世界的末了。 Yang kedua, Ezekiel's warning, yaitu peringatan yang diberikan Yeskiel, yaitu Great Omission tadi. 那么第二点是义，就是以西结书给提出的警戒， Jangan sampai kita abaikan tugas kita. 我们不要忽略了我们的责任。 Hari ini juga kita memperingati apa yang disebut Hari Pentakosta. 今天我们也纪念五旬节， 10 hari setelah Yesus naik ke surga dan memberikan amanat agung, Yesus memberikan Roh Kudus bagi 基督 murid-muridnya. 升天浩时天的大使命，并圣灵的降临。 Dan yang terjadi adalah perubahan ajaib. 那么这即将有奇妙的事发生。 Petrus yang menyangkal Kristus 3 kali dipulihkan. 3次否认耶稣的彼得被神修复了。 Dia berdiri di hadapan sidang pengadilan 他在大会堂前，站在大会堂前， dan dia berani mengatakan dengan tegas tidak ada jalan lain menuju surga selain dalam Yesus. 他说没有其他的路，只有唯有基督这道路。 Bahkan dia menantang para hakim, silakan putuskan, saya harus ikut kalian atau saya harus ikut Yesus Tuhan Allah. 甚至他挑战这些法官，就是当时的那个会堂的，你们要我选择，我是选择跟随基督。 Padahal baru saja dia menyangkal 3 kali ketika ditanya oleh seorang orang-orang sederhana. 然后他在不久前，就是有一位普通的女人到的时候，他却否认了基督。 Jadi kita sadar kuasa tertinggi yang memberikan perintah kepada kita untuk amanat agung. 我全然意识到至高无上的能力、权力就是大使命， Jangan abaikan. 我们 yang 不 kedua 可以忽略。 Dan yang ketiga, kita perlu mengasuh di dalam pemuritan atau nurture through discipleship. 然后第三点，我们必须在那儿就是培育，就是在门徒的培训。 Hanya ada satu perintah dalam amanat agung. 那么在大使命里头，只有一个的吩咐或者一项命令， Perintahnya adalah untuk menjadikan murid. 命令就是使万民作为门徒。 Tapi untuk segala bangsa. 那么是万民的所有的天底下所有的民族， Untuk semua suku-suku bangsa. 所有的各族各民， Di dalam kita pergi dan baptiskan 我们去给他们施洗， dan mengajarkan untuk mentaati, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. 教训他们去遵守神所要的命令和吩咐。 Dan yang ketiga, 4D itu divine empowerment. 那么第四就是神圣的赋能，神赐给的能力，服侍能力。 Hari ini kita peringati bahwa Roh Kudus sudah turun dan berkarya. 我们今天纪念圣灵已经降临，在我们生命中动工，有圣灵的作为， Jadi kita sudah dimampukan untuk melakukan amanat agung. 维持我们得着从神的能力去实行大使命。 Karena sebagai orang percaya, ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan dan menerima kuasa Roh Kudus 我 bersamaan. 们的信徒，我们先接受基督，我们被救赎了，然后我们接受了这个大使命。 Itu keyakinan kita yang kita akui juga dalam pengakuan iman 这是 kita. 我们所信的，我们的信仰也在我的信心宣告中。 Ya, saya mau share dikit tentang keluarga saya, tadi belum perkenalan ya. 我要分享一点关乎我的家庭， Ya, saya 是 bersyukur 做介绍。 ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 感谢神，我们有在这个会堂能够传讲神的话语。 Nama saya Ardi, kami dari Bandung. 牧师叫阿弟，是来自万隆。 Saya dan istri saya, kami punya 2 orang anak perempuan. 牧师师母夫人有2个女儿， Nah itu ya, 2 anak perempuan kami. 有2个女儿。 Nanti akan datang jadi bisa lihat secara langsung ya. 上会后他们都会过来，你们可以亲眼见到他们。 Saya dan istri ketika kuliah, kami kuliah biasa, sekuler ya. 我们在上大学时候都是上一普通的学校。 Saya psikologi, istri saya ekonomi. 我是读的是心理学，那么我的夫人读的是经济专业。 Kemudian kami dipanggil Tuhan untuk melayani dan kami mempersiapkan diri untuk kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologia. 后来我们感召，我就到神学院去学习深造。 Di awal pada saat kami merenungkan arah panggilan Tuhan, 开始我们在默想跟神的呼召的时候， saya merasa terpanggil untuk pelayanan dan diutus sebagai utusan Injil. 那我们被呼召而成为传福音。 Secara khusus ke satu negeri kecil namanya Bhutan. 我到一个小的国家叫不丹， Waktu mulai meneliti
hampir mustahil untuk masuk Bhutan. 那么在我一番的研究后，好像是不可能到这个国家去， Dan sangat mahal sekali. Ya. 而且费用是很昂贵的。 Bahkan teman-teman saya dari gereja baptis, teman-teman baptis Amerika pun nggak bisa menolong untuk masuk. 那么来自浸信会的同工们、会友们都不能够再给予什么帮助和支持。 Lalu dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengarahkan saya untuk mengembalakan sambil mengajar dan akhirnya mengembalakan gereja baptis pertama di Bandung. 因着神的怜悯和恩赐，最后我能够在万隆在那边教导或者牧养。 Nah, kemudian sejak 2021 saya pelayanannya bukan lagi di gereja lokal tetapi sebagai direktur misi di gereja-gereja baptis se-Asia dan Pasifik. 那么2021年后，不是在当地教会牧养，也是参与就是在亚洲这个大宣教的组织。 Jadi menolong memobilisasi jemaat dimobilisasi untuk misi di seluruh gereja-gereja baptis se-Asia dan Pasifik. 在整亚太的浸信会教会的信徒们，我在那边教导他们，并且动员他们参与宣教。 Itu kepercayaan yang istimewa bagi saya. 这个是神寄给我们非常大的特权。 Baru minggu yang lalu kami menyelesaikan satu acara di perbatasan Bhutan dan India. 那么上周前我们就是有一个活动，就是不丹和印度的边界处那边。 Saya nggak bisa masuk India karena visanya ditolak sudah 4 kali. 因为我4次我的签证被拒绝，没法进入印度， Jadi tidak bisa hadir bersama-sama. 为此我不能够在那边出席那边的活动。 Tapi bersyukur dari laporan saya melihat ada 35 gereja sudah ada di Bhutan. 那感谢神，我得知有35所的教会在不丹建立起来。 Dan saya teringat akan panggilan yang pertama tadi. 我再度想起来，我第一次被神的呼召， Tuhan yang menghubungkan semua itu ya, full circle. 神把这一切都把它连起来。 Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita diberikan juga satu pola untuk melakukan pengutusan Injil. 那使徒行传也是告诉我们如何去传福音的方案。 Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, Roh Kudus akan turun kepadamu dan kau akan menjadi saksiku. 圣台上天上被提升天时候，圣灵降临，你成为我的见证。 Yaitu di Yerusalem dan seluruh dunia, Yudea dan Samaria dan ujung bumi. 耶路撒冷、撒玛利亚、犹太是直到世界的地极。 Kata kuncinya adalah dan. 这个关键是和， Karena harus dilakukan bersama-sama. 我们必须一块去做，一块去干。 Pelayanan misi itu bersamaan baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. 那使命的宣教是由耶路撒冷一直到世界的地极。 Kalau di gereja kami, pelayanan Yerusalem itu pelayanan dalam. 那么在我们信会教会，那么耶路撒冷就是向内的服侍， Kepada keluarga-keluarga anggota keluarga yang belum percaya, kita layani. 对一些尚未信主的家庭，我去服侍他们。 Yudea kepada kantong-kantong Kristen termasuk ada sekolah, itu juga kami golongkan sebagai Yudea. 有的都是对于一些已经有基督教的包含他们的学校等等。 Samaria kami definisikan sebagai suku-suku terabaikan. Orang-orang yang masih suku-suku bangsa yang hanya sedikit orang percayanya. 那么撒玛利亚是针对这些被遗忘、被忽视、忽略的族群。 Dan ujung bumi sampai ke ujung-ujung bumi. 地极就是说世界的最后。 Salah satu yang kami tekankan adalah pelayanan untuk ke suku terabaikan. 那么其中我们强调着针对这些被遗忘、忽视的族群。 Di Indonesia saja masih ada 234 suku di mana kurang dari 2% Kristen. 那么在234的印尼的各族群中，还有2%的还没有被忽视的， Masih ada 101 suku di mana kurang dari 0,1%. 还有101的0.点以下的还不是信徒。 Dan masih ada sekitar 30 suku yang belum ada pelayannya sama sekali untuk melayani mereka. 30个的族群还没有受到服侍的， Mereka menantikan penjaga 他们在等候着守望人， untuk memberitahu bahwa ada jalan keselamatan. 等候着守望人告诉他们有救恩的道路。 Roma 10 berkata kalau tidak ada diutus mereka tidak mungkin mendengar. 那么是说没有人去差遣，就没有人知道。 Tugas kita untuk melakukan supaya itu terjadi. 我们的任务就是去实行，让这一切都能够一一的实现出来。 Karena tanggung jawab siapa? 那么这是谁该负上的责任呢？ Tanggung jawab kita bersama. 是我们在座弟兄姊妹们的一块
应该负上的责任。 Ingat, amanat agung berlaku untuk kita semua. 请牢记，大使命是适合所有的基督徒。 Bukan hanya untuk pendeta atau para utusan Injil 大 saja. 使命不光是针对牧师或者传福音的传道者， Untuk itu kita bisa terlibat. 因此我们能够参与。 Pikirkan Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi kita. 我好好的思考耶路撒冷、犹太、撒玛利亚世界的地局， Itu bisa dilihat di layar. 就从大屏幕可以看到。 Termasuk bagaimana dalam ujung bumi kita perlu melakukan misi bersama-sama, di mana teman-teman terlibat dalam pelayanan gereja. 包括在地区，我们如何约我们一些同工朋友们参与实行这个大使命。 Tapi kita semua harus berperan. 那么我们所有的弟兄姊妹们就该扮演其角色。 Saya mengakhiri dengan realita dunia ini. 我以一个世界的真实的事来结束今天的分享。 40% dari dunia belum terjangkau oleh Injil. 40%这个世界只有40%的地方还没有受到福音的初级， Ada sekitar 500.000 utusan Injil di seluruh dunia. 那就受到50多万的。 Tapi kenyataannya seperti ini yang dilihat di layar. 那么从这个大屏幕我们看到这个真实的事， Hanya 3,3% utusan Injil diutus ke daerah yang belum terjangkau. 3%的这些宣教师到这些还被忽视的地方去， 97% untuk yang sudah terjangkau. 那么1.7%以上都已经被忽视的福音的初期的地方。 Jadi untuk membawa berita kabar baik kepada yang belum diselamatkan hanya 3%. 因此，为这些还没被忽视的族群传讲基恩，只有3%的。 Bagaimana tentang pemberian kepada misi? 那么关乎这个宣教方面呢， Ini statistik seluruh dunia. 这个世界的一个统计， Hanya 1,7% digunakan untuk pelayanan pengutusan misi kepada suku terabaikan. 就是有1.7%，就是使用在去服侍这些被忽视的族群。 100.000 hanya 1.700 yang digunakan untuk suku terabaikan. 那么说10万人，就是有这1700人被使用的。 Kita ditugaskan sebagai penjaga, 我们被托付成为守望人， memastikan bahwa jangan ada yang terabaikan. 我们要确定没有一个人被忽视了。 Dan saya bersyukur dalam gereja kami mengutus ke suku terabaikan. 我们感谢神，我们也去服侍一些 Ini adalah 被忽视 gambar 的群。 dari satu suku di mana belum ada orang Kristen sama sekali. 那么这个从图中看到一些族群，就是还没有被服侍过的。 Dan bersyukur ada satu kelompok pemuritan yang sekarang udah bisa dibina di dalam suku itu. 我感谢神，在这个族群里头有一群就是在培训的门徒的在那边。 Di gereja kami juga banyak bertanya kenapa harus jauh-jauh. 在我的宣教会的信徒们也说到，为什么要到远处去呢？ Kenapa uang saya harus digunakan untuk hal-hal yang jauh yang belum pasti? 为什么我的金钱被使用到这些远处的，好像尚未确定的地方呢？ Yesus berkata satu orang bertobat seluruh surga 耶 bersorak-sorai. 稣说，有一个人悔改，整个天堂的天使都在欢呼雀跃。 Semua upaya itu sepadan. 那么，所有我们付上的努力都是合适的。 Kami bersyukur di gereja kami sekarang 55% dari pengeluaran itu untuk misi. 我感谢神，在我的教会，近期教会有55%的开支，使用在差遣和宣教这事工上。 Dari 55% itu 80%-nya untuk suku terabaikan. 那55%有从55%的8%是使用在一些被忽视、使用在服侍这些被忽视的族群中。 Kita punya tanggung jawab menjadi penjaga, 我们有一个责任义务，就是成为守望人、看望者、 memperingati orang, 警戒人， memberitahu yang belum tahu tentang Injil Kristus. 告诉他们还没听过神的福音的人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi penjaga di tempat yang Kau sudah tempatkan. 主啊，求你帮助我们成为你安置我们所住的地方，成为一个守望人。 Baik di tengah keluarga kami ataupun di rekan-rekan sekerja kami, rekan usaha kami, sampai juga ke ujung bumi. 无论在我的家庭中，在我们一切的职场、工厂中，甚至直到世界的地极， Berilah kami peringatan dan pengingatan terus bahwa kami perlu memberitahu orang. 主啊，求你不断的向赐给我们警戒我们，让我们实行这个任务， Memberi peringatan agar mereka tidak binasa. 要警戒他们、劝诫他们，好让他们不走向灭亡。 Tolong kami untuk tidak mengabaikan satu orang pun. 主啊，求你帮助我们，让我们连一个人都不能够被忽视。
dengan hikmat dan caramu yang ajaib. 我们用我们的智慧，属天的智慧，属天的奇妙的作为。 Di dalam nama Yesus Kristus kami 我 berdoa. 主耶稣得胜之名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。